4. Baik, dan seterusnya barulah dinyatakan kalau kamu bimbang untuk tidak berlaku adil, fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah, maka hendaklah satu saja, maknanya kahwin dengan seorang saja. Baik, di sini ini ada tafsiran para ulama. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala membenarkan berbilang-bilang isteri dengan had paling tinggi iaitu 4, wa ruba'a iaitu 4 paling tinggi satu masa. Tapi kalau sekiranya dia kahwin 4, kemudian nak kahwin lagi, boleh? Bila orang tanya boleh tak? Lepas kahwin 4, kahwin lagi, boleh? Saya kata, ceraikan salah satu daripada 4 tadi. Okey, tolak satu, kahwin lagi satu. Nak kahwin lagi boleh? Boleh, ceraikan satu lagi, kemudian kahwin lagi. Jadi, yang penting setiap masa mesti 4 sahaja paling maksimum. Itu cerita dia. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala, "Matna wa thulatha wa ruba'." Ada tafsiran yang agak saya kata nakal, tafsiran nakal ya. Dia kata sebenarnya bukan 4 yang dibenarkan, maksimumnya ialah dia kata tambah 2 tambah 3 tambah 4. 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9. Saya kata kat dia sebenarnya salah, bukan tambah, nak bagus lagi dalam saya. Bagus dalam. Banyak lagi dalam. Baiklah, itu adalah hujah yang maknanya tidak berdasarkan kepada tafsir. Tafsiran para ulama perlu untuk dilihat kerana para ulama ini mengambil daripada Nabi SAW untuk memberi maksud apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling reti apakah maksud daripada Allah Subhanahu wa taala ialah Nabi SAW. Kemudian diikuti oleh para ulama yang ambil juga daripada kata-kata Nabi, termasuk daripadanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seterusnya ada ayat yang lain, surah An-Nur ayat 32. Surah An-Nur ini menarik dan bagus, terutamanya untuk orang-orang perempuan baca dan fahami. Kerana apa? Warid daripada hadis Nabi SAW, "Allimu nisa'akum surah An-Nur." Ajarlah kepada orang-orang perempuan daripada kalangan kamu dengan surah An-Nur, surah ajar. Jadi kuliah wanita sepatutnya jangan tinggal surah An-Nur. Ustaz, orang perempuan orang lelaki ada. Hadis Nabi menyebut orang lelaki pula, ajarlah kepada orang lelaki di kalangan kamu iaitu surah Al-Maidah. Jadi An-Nur untuk orang perempuan, Al-Maidah untuk orang lelaki. Tapi jangan pula setakat tu je, surah-surah lain pun kena belajar juga. Dah habis khatam surah An-Nur, tak nak baca Quran, tak nak faedah. Okey dah ni, ikut hadis Nabi dah ni. Seluruh Al-Quran itu adalah untuk manusia sebagai panduan. Dalam surah An-Nur ini ayat 32, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Baik, kawinkanlah. Al-ayama adalah perkataan yang merujuk kepada orang lelaki yang belum kahwin, orang perempuan yang belum kahwin. Kerana dalam bahasa Arab, lelaki yang belum ada isteri ataupun perempuan yang belum ada suami, bahasa lainnya belum kahwin lah. Mana lelaki dan perempuan yang belum kahwin, kawinkan. Minkum was-salihin, perkataan itu penting. Orang-orang lelaki yang soleh, maknanya disyaratkan untuk mencari pasangan, terutamanya yang lelaki mesti soleh. Yang perempuan tak solehah tak apa, tapi kalau yang perempuan solehah, mestilah yang lelaki soleh terutamanya. Kalau yang perempuan soleh solehah, yang lelaki pun mesti soleh. Kerana apa? Yang lelaki adalah ketua keluarga. Yang lelaki adalah ketua keluarga. Dia memberi kesan kepada isteri atau kepada anak-anaknya. Seterusnya daripada sunnah pula, hadis Nabi SAW riwayat daripada Sahih Bukhari, iaitu, ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija'. Wahai orang-orang muda, kena kat kita ni. Saya pun antara yang muda sekarang ni. Kalau you tak terasa tak tahu lah. Ya ma'syar syabab, orang muda, orang yang terkadang belum kahwin lah, antum semua, man istata'a minkum al-ba'ah, siapa yang mampu untuk maknanya melakukan perkahwinan al-ba'ah dengan maksud iaitu dari sudut harta dan juga kemampuan fizikal. Fizikal ni badan ya. Harta tu harta, kemudian tubuh badan. Fa'inahu ni apa? Sesungguhnya berkahwin, at-tazwij itu, berkahwin itu, aghaddu lil basar, boleh menyebabkan mata terpelihara. Mata terpelihara ni tak adalah melihat sangat atau berkhianat. Seterusnya wa ahsan lil farj, dan dia boleh untuk menjaga kemaluan.
Maknanya untuk menjaga maruah, tidak perkara yang maknanya dia dilarang oleh Allah Ta'ala dan seumpamanya. Wa man lam yastati', tapi kalau tak mampu, fa'alaihi bis-shaum, disuruh alternatifnya ialah hendaklah berpuasa, kerana puasa itu bagi lahu wijarun, adalah sebagai pendinding ataupun perisai yang boleh untuk memotong ataupun menghalang daripada syahwat yang sedang maknanya mungkin memuncak kepada manusia. Baik, apapun, puasa adalah gantian. Jadi maknanya kalau kita rasa kita dah boleh berkahwin tapi tak mampu lagi, banyakkanlah puasa. Isnin, Khamis, tambah lagi Selasa, Rabu, Jumaat pun tak ada masalah. Baik, ada pun ijma'. Sesungguhnya para ulama telah sepakat bahawa setiap zaman bahawa sesungguhnya kahwin itu dibenarkan. Kahwin itu dibenarkan dalam agama dan ia berbeza dengan apa yang berlaku sebelum daripada kedatangan Islam. Kahwin itu sama je, lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki perempuan. Dalam agama lain pun sama. Cuma bezanya ialah pada sudut menyebut nama Allah Ta'ala. Kemudian ada beberapa hak yang sedikit, maknanya ada perbezaan dengan sistem daripada agama-agama lain. Bahkan kalau kita lihat bahawa dalam tamadun-tamadun lama, mereka ini sangat dahsyat nak berkahwin suami isteri itu. Kemudian kalau suami dah meninggal dunia, isterinya ini pula tengok pada anak lelaki. Kalau ada anak lelaki, kalau sekiranya dia buka baju kemudian bagi kepada anak yang pertama daripada anak lelakinya, maka itu maknanya memilih anak lelakinya itu untuk jadi suaminya pula, ganti kepada ayahnya. Ini dahsyatnya. Jadi cerita-cerita lama semua itu telah dibatalkan dan telah diganti dengan sistem perkahwinan yang lebih baik di dalam agama Islam. Seterusnya, galakkan perkahwinan. Saya ambil dua perkara. Islam menggalakkan perkahwinan untuk maslahat dan faedah tertentu, yang maslahat dan faedah itu bukan dapat kepada orang lain, tetapi ia kembali kepada tuan punya badan, iaitu orang yang berkahwin, lelaki dan juga perempuan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah." Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia ialah al-mar'ah as-salihah, iaitu wanita-wanita ataupun perempuan-perempuan yang salihah, perempuan-perempuan yang baik. Seterusnya, bahawa perkahwinan adalah sunnah para Nabi. Bukan Nabi Muhammad SAW sahaja, tetapi Nabi-Nabi sebelum Rasulullah pun berkahwin juga. Jadi dipanggil sebagai sunnah para Anbiya. Kerana apa? Hadis Nabi menyebut, Abu Ayyub menceritakan Nabi bersabda, "Arba'un min sunanil mursalin." 4 perkara yang dianggap sebagai sunnah-sunnah para Nabi yang diutuskan. Yang pertama ialah al-haya'u, sifat malu. Ini penting. Kita ni disuruh ada sifat malu, dan sifat malu adalah sunnah para Nabi. Kena ada malu. Malu daripada tidak melakukan suruhan Allah, malu daripada melakukan perkara yang diharamkan. Bila malu, kita tak akan lakukan yang tidak sepatutnya, dan kita akan lakukan yang sepatutnya. Wat ta'attur, dan juga berwangi-wangian, minyak wangi. Ta'attur, minyak wangi ya. Ada orang kata minyak wangi itu, minyak wangi ni apa? Minyak atar, dia kata. Minyak tu minyak wangi, atar tu minyak wangi, dia kata minyak wangi atar. Pandai kata bagus. At-ta'attur, dan ingat dia, ini bukan perfume semata-mata, tetapi terutama orang lelaki, ada 3 perkara yang tidak boleh ditolak. Thalathatun la turad. 3 perkara kalau orang bagi, jangan tolak. Antara ialah jika orang beri kepada kita minyak wangi, bukan bagi sebotol, dia suruh bagi tangan tu untuk dia lumurkan minyak wangi. Yang ini tidak boleh ditolak. Kerana apa? Dilarang oleh Nabi SAW. Jadi kalau orang suruhkan minyak wangi, minta tangan kita katakan, kemudian kita tak nak, ini bukan tak nak rokok, ini minyak wangi ni. Hadis Nabi kata, jangan ditolak. Salah satu turat yang tidak boleh ditolak antara adalah minyak wangi. Seterusnya as-siwak, iaitu memakai kayu sugi ataupun gosok gigi sebenarnya. Gosok gigi. Jadi kalau tak pakai kayu sugi pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting gosok gigi, bersihkan gigi tu. Jangan sampai gosok gigi jamak takhir pula tu, seminggu sekali. Jangan. Kosor pun jangan. Maknanya buatlah yang paling baik pagi, tengah hari, malam dan seumpamanya. Cuma kalau boleh dapatkan barang ataupun yang dipanggil kayu arak, dipanggil tu ain rokoh, dipanggil kayu arak. Kayu arak ni kelebihannya ialah dia tak macam berus gigi lain. Berus gigi lain kena letak dia punya ubat gigi kan. Kalau tak letak, confirm dia tak nak guna punya berus gigi tu.
Baik, kayu Arab ini yang digunakan untuk siwak kerana baunya itu kekal walaupun digunakan sudah bertahun-tahun lama. Dan orang yang mengamalkan sudi ini biasanya badannya juga dan juga mulutnya akan berbau harum seakan-akan memakai